Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ni dah episod berapa? Saya lupa apa episod kedua kita lah kan. Okey, selamat datang, selamat menyaksikan. Selamat untuk bersedia untuk menerima ilmu-ilmu yang baru bersama kami hari ini. Saya Muzakir Luki dan kita berada di dalam rancangan ataupun di dalam segmen 30 minit bersama Ustaz Hazwan. Sebelah saya ini merupakan Ustaz Hazwan Fazil. Kita punya salah seorang mutawif dan juga kita punya salah seorang staff untuk Pasara Oasis Travel and Tours. Yang mana yang baru masuk, selamat datang. Assalamualaikum. Sekali lagi kami ucapkan yang mana yang sedang berada di rumah tengah menonton, boleh share ramai-ramai. Yang mana yang dekat office pun boleh share dekat kawan-kawan. Jangan risau, bos tak malah. Ini kerohanian, ilmu agama. Tapi sebelum saya pergi jauh, saya nak declare awal saya bukan ustaz. Jangan je ustaz. Saya pengacara je, tukang post je. Jangan tanya banyak-banyak, jangan tanya hukum kat saya. Kalau tanya saya selalu kata ustaz. Okey ustaz, tak apa ustaz, kita tengok sikit lagi, bagi orang masuk sikit lagi. Boleh. Sebelum tu kalau korang nak komen ke, mungkin ada apa-apa persoalan mengenai perbincangan yang kami nak bincangkan ini, iaitu hari ini kita nak bincang pasal apa ustaz? Perang Badar. Kita nak berbincang, bukan berbincang lah, lebih kepada nak menyebarkan ilmu mengenai sirah. Betul. Peperangan Badar ataupun Badar Kubra. Yes. Badar Kubra, betul lah. Ada dua peperangan. Badar Sughra dan Kubra. Peperangan besar ni Badar Kubra lah. Yes, Badar Kubra, lebih spesifiknya Kubra luar. Saya betul Ustaz sebut. Okey, kalau nak tanya pun boleh, ataupun nak bertanya mengenai umrah, mengenai apa semua tu, insya-Allah kalau lebih cantiknya kalau mengenai umrah lah, sebab Pasara Oasis sekarang ni sedang membuka ataupun melancarkan khusus umrah pula dah. Package umrah. Siapa nak pergi umrah boleh insya-Allah berdaftar dengan kami. Trusted seller punya. Kalau kat Shopee trusted seller, saya nak check dulu sound okey pula. Okey, alhamdulillah sound okey dekat Facebook. So kalau korang nak ni, saya boleh bacakan komen korang di sana, di sini So kalau siapa-siapa nak komen ni, kepada yang sedang menonton, kepada Rahmah Ali, Puan Rahmah Ali, saya rasakan terima kasih sedang menonton. Puan Rahmah boleh berkongsi kepada orang-orang yang lain, share, tolong share. So kita nak kongsikan ilmu. Hari ni ada beberapa perkara ataupun ada beberapa aspek yang kita nak ambil daripada perbincangan kita, tajuk perbincangan kita pada hari ini, iaitu peperangan Badar. Antara yang pertamanya lah, kita akan bercerita mengenai sirah tersebut. Kita akan mengenai ibrah. Ini yang paling penting saya rasa bagi saya. Dan saya belajar sejarah, ibrah ataupun pengajaran. Jadi ada beberapa aspek yang kita akan sentuh Ustaz. So kita tengok sikit lagi. Berapa orang nak tengok? Sekarang ni ada 5 orang, 6 orang. Makin naik, alhamdulillah. Puan Norah Hayati Harun, terima kasih yang sedang menonton. Puan Norah boleh share dekat rakan-rakan, boleh share dekat keluarga. Hari ini kita nak membincangkan mengenai, ataupun kita nak membentangkan, ataupun kita nak berkongsi mengenai Perang Badar. Kita tengok sikit lagi orang kalau masuk. Boleh share. Sebanyak mana boleh share. Panggil kawan-kawan, klik saja link tu, insya-Allah. Ya, betul. Nak tengok Ustaz yang handsome ni pun boleh juga. Tapi kami sebenarnya hari ni tidaklah bercadang. Pakai baju putih. Tapi nampaknya memakai kurta putih yang sama. Dia memang Great Mind Think Alike. Dia kata Great Mind Think Alike So dia tak payah dia tahu hari ni dia macam tu. Dia firasat dia. Dia memang level lain ni. Wali Allah. Okey, bismillah. Tanpa membuang masa, kita teruskan. Macam ni cikgu sekolah bagi tanpa membuang masa, kita teruskan Macam majlis lah. Macam majlis akli kan, perhimpunan sekolah. Okey Ustaz, kita terus start pasal peperangan Badar ni. Saya rasa lebih afdal kita menceritakan sirah peperangan Badar ni. Macam mana boleh terjadi, macam mana boleh tercetusnya peperangan ni. So Ustaz boleh? Ustaz, saya boleh tanya soalan ni. Okey, sebenarnya perang Badar ni Rasulullah tak ada niat pun nak menyerang. Rasulullah dengan para sahabat datang dapat tahu rombongan ataupun kabilah Abu Sufyan baru balik berdagang.
Bawa balik dagang daripada Syam. Syam tu sekarang ni Syria lah. Syam dulu besar, 3 negara dulu. Jordan, Syria, dengan satu lagi saya ingat lah. Jordan, Syria, ya betul, terima kasih. Jadi dulu namanya Syam. Jadi Rasulullah dapat berita bahawa Abu Sufyan nak balik ke Mekah, lalu dekat jalur yang dekat dengan orang kata apa, jalan Laut Merah tu. Jalan tu dekat situ lah. Dan Rasulullah nak sekat bukan nak menyerang, tapi nak tuntut balik harta. Sebabnya Abu Sufyan guna harta-harta yang umat Islam ni masa berhijrah tu, peristiwa hijrah yang sahabat-sahabat yang pertama yang masuk Islam zaman daripada tu kan, Muhajirin, kaum Muhajirin ikut Rasulullah tu, tinggalkan harta segala benda. Jadi Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy pakaikan harta yang tinggal kat rumah masing-masing tu, buat modal jana pendapat kata apa, buat dana nak buat berniaga dekat Syam. Jadi Rasulullah dan sahabat datang nak menyekat dia, nak minta balik harta tu. Ceritanya bila Abu Sufyan dapat tahu pula Rasulullah dah prepare 313 orang, Abu Sufyan hantar keutusan pergi betul awal, hantar ke Abu Jahal. Dan hantar kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik tu. Dia kata surat macam ni, kalau engkau tak nak bantu kami, tak nak bantu kami akan memperhambakan anak isteri kau. Jadi Abdullah bin Ubay ni rasa tercabar lah. Sebab apa? Sebab dia katanya Muhammad SAW ni, Nabi Muhammad SAW nak serang dia. So dia kumpulkan 1000 orang. Dia hantar juga surat tu kepada Rasulullah, Abu Sufyan ni. Dia surat, wahai kaum muslimin, kau jangan rasa kau tu senang sangat berhijrah ke Madinah tanpa sebarang serangan daripada kami. Jangan rasa senang sangat, jangan rasa selesa sangat. So Abu Sufyan punya perangai ni, dia pergi pelaga kan kaum kafir Quraisy dengan kaum muslimin. Padahal Rasulullah datang ni memanglah bawa tentera juga, 313 orang. Cerita dia datang minta elok-elok. Cuma bila 313 orang, ada orang, apa tak Rasulullah pergi seorang aja minta harta? Harta bukannya sikit, banyak. Banyak. Dan 313 orang tu kebanyakannya datang untuk minta cara elok, minta balik. Tapi akhirnya dia dapat perangai yang sangat hebat. Sebab apa? Dia preparekan lebih kurang 600 orang tentera yang siap zirah tahu zirah? Zirah ni baju besi perang. Zirah. Oh, macam Mas Rider tu zirah lah tu. Jadi baju besi yang ada pakai suit pakai suit perang. Tu 700. Lepas itu 100 ekor kuda yang berkelengkapan, yang orang kata kuda pun pakai baju besi juga. So totalnya 1000 orang tentera bersama kelengkapan yang sangat lengkap. Jadi bila dah jadi macam tu, Rasulullah tengok pada dah sampai ke perang Badar ni, Rasulullah tengok camp kaum musyrikin kat ujung sana dengan sini, sangat jelas perbezaan. Dan Rasulullah bukan Rasulullah takut, tetapi Rasulullah risau tentang psikologi tentera Islam masa tu. Ya Rasulullah, macam mana kita sikit Rasulullah. Jadi selepas susun tentera elok-elok, Rasulullah masuk ke kemah. Rasulullah doa, sujud lama-lama, ya Allah, tolonglah aku ya Allah, tolonglah hamba-Mu ni ya Allah. Sekiranya semua yang datang ini 313 orang ni syahid ya Allah, tidak ada orang lagi orang yang beriman menyembah-Mu ya Allah. Okay Ustaz, mengenai perkara tu kan, yang doa Nabi tu, adakah disebabkan perkara tersebut peperangan Badar ni diklasifikasikan sebagai peperangan yang sangat penting dalam Islam? Betul. Sebab itu dipanggil juga Yaumul Furqan. Apa maksud Furqan? Pemisah antara hak dan batil. Sebab ini penentu kalau 313 orang ni kalah dan semua mati syahid, nak lawan 1000 orang ni, maka tidak adalah lepas itu orang beriman. Mungkin kita pun na'udzubillah berada dalam kekufuran. Sebab 313 orang ni semua tentera Muslim, semua yang gagah-gagah ni nak meneruskan dakwah Rasulullah. Jadi kalau semua ni mati syahid, tak tahu apa jadi pada kita, iman kita. Sebab itu ini sangat peperangan yang sangat penting kepada kita.
sangat penting kepada umat Islam sebenarnya, dan sangat penting kita tahu apa sebenarnya yang berlaku. Macam tu. Okey, nak saya sambung lagi nak tanya? Okey, macam ada mikir. Saya ada memikir. Ah. Ustaz laju sangat masuk tu. Ustaz lupa mention juga bila terjadinya. Dia Penting juga tu. Terjadinya ni, minta maaf. Dia terjadinya ni Laju tu tak ada minta kerja. maaf. Saya dah pedih. Mana nak tahu tadi. Okey, betul nampak macam mikir tu. Okey, dia terjadinya pada tahun umat Islam baru dapat arahan kena puasa. Bayangkan sebelum ni mereka tak pernah berpuasa. Kalau berpuasa pun berpuasa cara Arab Jahiliyah lah. Tak tahu puasa macam mana. Dan apabila 2 Hijriah, tahun 2 Hijriah, tahun kedua selepas penghijrahan para sahabat Nabi dan Rasulullah SAW di Madinah, baru di tahun tu Allah perintahkan umat Islam puasa. Tahun tu jugalah terjadinya peperangan Badar ni 17 Ramadan. Kalau tahun miladi ni 13 Mac 624 Masihi. Itu dia. Okey. So kat mana terletaknya ni Ustaz? Badar ni. Sebab benda ni penting. Sebab kita nanti salah satu apa Ustaz? Package. Persada Oasis. Persada Oasis salah satu ni kita akan pergi ke tempat peperangan Badar ni. Ada lagi satu tempat yang menarik kan tu. Nanti kita cerita. Ustaz teruskan dulu. Kat mana peperangan Badar ni? Peperangan Badar ni, medan Badar ni adalah kalau contoh package Persada Oasis daripada Madinah, kita nak ke Taif, pertengahan perjalanan tu nak sampai ke Taif tu ada di situ orang kata apa? Medan peperangan Badar. Okey, dia dekat dengan ke arah Taif lah. Okey, ataupun dekat juga nak kata dekat tak dekat, tapi itu orang zaman dulu tu jalur nak ke Laut Merah pun dekat ke situ juga. Tapi bukan bermaksud dekat boleh nampak lah, kena pergi jauh dengan kenderaan juga. Tapi dia menjauhi Mekah, menjauhi Madinah, nak dekat dengan Taif. Perjalanan tengah. Sebab itu dalam kita punya perjalanan Persada Oasis, kita sebelum nak ceritakan tentang kesedihan Rasulullah berdakwah di Taif, kita cerita dulu semangat Rasulullah dengan para sahabat dulu, bangkit dulu semangat peperangan pertama Islam. Kita singgah dulu medan Badar. Cantik dalam Persada Oasis susun orang kata apa? Susun perjalanan tu kan. Kita sampai di Madinah, dia cerita tentang Rasulullah, kata apa, Rasulullah lahirnya bila, basic punya biografi Rasulullah. Lepas tu cerita tentang peperangan Rasulullah yang pertama dalam Islam juga. Lepas tu baru cerita tentang kisah sedih Rasulullah di Taif. Baru kita buat umrah, baru kita punya umrah tu rasa mendalam. Baru terisi dengan ni apa semua tu. Betul. Bukanlah nak cakap pergi tu tak ni, tapi bila kita pergi ditambah juga dengan benda-benda, kita lagi menikmati lagi, orang kata apa, mendalami. Betul. Sebab saya pernah tanya orang yang nak pergi 2-3 kali, dia kata kalau saya 2-3 kali maksudnya pergi Mekah dulu dengan Madinah dulu dia pernah merasa. Dia kata, Ustaz, saya kalau pergi Madinah dulu dengan Mekah dulu beza. Kalau pergi Mekah buat umrah dulu, saya buat macam sekadar buat sebab letih, jet lag, asal siapnya. Lepas tu letih, tidur kat hotel. Tetapi kalau saya pergi Madinah dulu dengan cerita Rasulullah, dengan sirah Rasulullah, dan ni lagi best, kat Persada Oasis singgah kat Badar tu, mau tahu itu cerita, kami boleh rasa tu macam mana Rasulullah berpegang, para sahabat berpegang, boleh nampak. Baru rasa umrah saya buat tu rasa macam beza. Kalau pergi umrah dulu, saya sekadar nak asal siap. Macam tu. Sebab ya, bila saya pun sini pergi baru-baru ni, saya rasa macam, terutama saya dekat Badar tu lah, rasa betul kita boleh rasakan yang semangat kat situ. Saya terus terang saya terus terang bila dulu sebelum ni orang cakap pergi umrah, pergi ni, pergi Mekah ni, saya cakap apa ni? Bukanlah kita nak cakap ni, tapi macam kita tak dapat benda tu. Betul. Kita tak dapat apa hidayah tu lah mungkin. Tapi bila sampai sana, siap. Subhanallah. Tak payah Kaabah, tak payah ni. Kau nak pergi tempat lain pun rasa jauh. Bila lagi nak boleh pergi ni? Bila nak boleh rindu dia tu tak terkata. Bukan setakat yalah Kaabah tu betul. Kaabah Madinah kan. Tapi tempat-tempat ziarah tu, saya pergi Taif, saya pergi Badar, saya pergi apa Jabal Malaikah tu kan. Sebut dah. Jabal Malaikah. Gunung Malaikat tu saya rasa macam ada satu
feeling yang sukar kita nak gambarkan kan. Itu terus lah memang dari hati. Kalau kita ni tu sebab benda tu bila sampai macam ish, lain macam lain rasa dia. Feel dia tu. Betul. Kan, walaupun penat nak panjat gunung tu bukit tu tapi kita panjat juga. Kan? Okey, itulah cerita dia. Okey. Apa yang Mus dapat cerita menarik antara banyak cerita menarik kat Badar tu, apa yang Mus sebenarnya yang tersentuh hatinya? Semangat yang mana satu? Semangat Rasulullah ke semangat para sahabat ke? Saya semangat sebab saya bila kita tengok okey kita zaman sekarang kita ada apa? Kereta. Ada van, hari tu kita orang pergi dengan van. So nampak macam bukan nampak lah, tu pun dah penat sebenarnya nak van apa semua. Jadi saya terfikir zaman dulu macam mana? Kita tak ada aircon tau. Betul. Ada aircon ada apa? Tergerak aircon. Dahaga bilik air. Dahaga bilik aiskrim. Okey sudah. Diberi halal. Diberi halal kan. Makan apa boleh bunyi sebelah dulu tak ada macam tu. Makanan semua kena dibawa. So bila saya tengok macam ni, insya-Allah macam ni rupanya Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat dulu berkorban. Betul. Macam mana untuk menaikkan syiar Islam. Itu satu yang saya tengok pegunung Uhud. Betul. Subhanallah. Macam anak tingginya, Irak apa semua tu. Macam mana Nabi naik dulu. Bayangkan dia perjalanan daripada Mekah ke Madinah tu pun dah banyak mana jalan Nabi jalan-jalan jauh. So daripada situ saya boleh rasakan yang bukan senang. Kalau saya dulu pun, saya berada zaman tu saya dah tahu. Okey, saya nak tanya, Mus umur berapa sekarang? Saya Alhamdulillah 29. 29. Mus nak tahu tak, ada satu kisah menarik kat Badar ni. 2 orang budak remaja bunuh Abu Jahal. So waktu peperangan? Yes. Okey. Waktu tu umur dia? Seorang umur 13, seorang umur 14. Form 1 dengan Form 2? Form 1 betul. Form 2 dah berperang? Berperang. Cerita dia macam ni. Abdul Rahman bin Auf, dia nampak 2 orang budak ni. Dia budak lah kan, remaja lah, remaja. Nampak dalam tengah saf-saf perang ni, nampak 2 orang kat depan dia ni. Siapa nampak tu? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni hartawan Islam. Abdul Rahman ke Abdul Rahman? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Saya dengar macam Abu. Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Auf dia nampak. Dia kata, awak buat apa kat sini? Awak buat apa kat sini? Awak budak kecil lagi nanti bahaya ni. Pakcik malam. Muawiyah cakap macam ni. Pakcik, mak saya dah izin saya kat sini. Ayah saya dah izin saya datang sini. Saya ikut Rasulullah. Mak saya pesan, selagi tak penggal kepala Abu Jahal, jangan balik rumah. Muawiyah cakap itu. Muawiyah Al-Haras. Budak tu dah 2. Budak tu. Yang seorang lagi nama dia Muaz bin Amru. Muaz bin Amru, seorang lagi Muawiyah. Muawiyah ni cakap dia, mak dia pesan, kalau kau betul-betul nak ikut Nabi Muhammad pergi perang, selagi tak bawa kepala Abu Jahal, kau jangan balik rumah. Sekarang saya datang sini, saya nak bunuh Abu Jahal. Boleh tak pakcik tunjukkan siapa Abu Jahal sebenarnya? Ya ke awak ni? Biar benar. Tapi Abdul Rahman bin Auf ni tak ada bercakap senang, santai. Dia tu sebab dalam medan peperangan dia cuma sikit orang dah start perang ni. Betul ke awak ni? Betul. Tiba-tiba Abdul Rahman bin Auf kena serang kat belakang. Muawiyah cantas kaki kuda musuh belakang. Hebat sangat budak ni. Tunjuk dah. Sebab Abdul Rahman bin Auf tak, dia ragu-ragu dengan budak-budak ni. Kau ni Abu Jahal ni sekeliling banyak bodyguard. Macam mana kau nak bunuh? Tiba-tiba ada orang nak serang Abdul Rahman bin Auf. 2 orang ni bertindak secara cepat, spontan bunuh. Dia cantas kaki kuda musuh kat belakang dan dia bunuh on the spot. Abdul Rahman terkejut. Kalau macam ni kau punya ketangkasan, aku tunjuk dengan kau siapa. Jadi dia tunjuk Abu Jahal masa tu tengah terkial-kial, tengah nak berperang. Ada satu riwayat katanya Abu Jahal dengan di atas kudanya di bawah kemah dia. Ada satu lagi riwayat kata Abu Jahal tengah sibuk duk tak keting nak berperang tu lah. Dia kata kalau macam tu kami pergi serang. So 2 budak ni serang. So 2 orang budak ni serang. Muaz bin Amru ni suka kaki cantas
kaki kuda. Kuda Memang musuh. pakar. Memang pakar. So bila dia sampai je dekat-dekat dengan Abu Jahal dia tak rasa terancam. Budak datang itu kan. Datang dekat kan budak dia kecil lagi. Kalau Abu Jahal masa tu duduk atas kuda. Jadi kalau kita orang duduk atas kuda, kaki kita dekat perut kuda lah, level dia macam tu. Jadi Muaz ni dia nak cantas kaki Abu Jahal dulu. Tak kena, sempat mengelak. Tak. Jadi secepat mungkin Muaz dia cantas kaki kuda tu. Dia nak cantas kaki Abu Jahal. Tak sempat cantas kaki kuda, tersembang kat situ. Bila tersembang kat situ, dia memang kejar kaki dia. Muaz ni memang kejar kaki dan memang tetap kaki Abu Jahal masa tu. Terkejut. Dia kan baru lepas jatuh, dia kejar lagi. Dan masa itu Muaz Ikrimah bin Abu Jahal masa tu tak masuk Islam lagi. Dia nampak ayah dia ni kena serang dengan budak ni. Dia tetap tangan Muaz bin Amr. Dia tangan kiri sampai terkulai. Dia tak rasa sakit, dia berat juga. Masa tu Muawis Al-Haras ni Sadinah kan. Muawis Al-Haras ni pergi serang tengkuk Abu Jahal. So, di sini ada dua riwayat. Ada riwayat katakan dua remaja ni bunuh on the spot Abu Jahal. Ada satu riwayat lagi kata Abu Jahal tengah luka teruk. Dua orang tu. Tapi selepas dia dapat tu dua orang ni pergi lagi jumpa Rasul. Ya Rasulullah. Rasulullah, kenapa dah? Aku bunuh Abu Jahal ya Rasulullah. Rasulullah tanya dua orang budak ni, kamu dah kesat dah ke? Darah kat pedang? Tak Rasulullah, tunjuk pedang dia masing-masing. Rasulullah kan tahu kasyah. Rasulullah kan tahu darah siapa-siapa. Jadi Rasulullah kata, benar, dua orang ni dah bunuh. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua adalah dia pergi juga dua budak ni gembira dapat cederakan Abu Jahal. Jadi dalam perjalanan nak berlari tu kan Muaz kan terkulai dah tangan dia. Dia susah sangat, dia pijak tangan dia macam ni, dia pijak putus terus. Dia kata pada tangannya, wahai tangan, kau menyukarkan aku nak menuju pada Rasulullah. Aku terpaksa potong kau, aku terpaksa pijak kau. Macam tu. Lain macam. Lepas itu dia pergi. Riwayat yang kedua tadi, yang riwayat pertama Abu Jahal terbunuh oleh dua budak ni. Tetapi riwayat yang kedua adalah Abu Jahal cedera teruk sahaja. Tapi diorang menganggap sudah terbunuh. Diorang tetap yang sama kisah riwayat ni tetap jumpa Rasulullah untuk declare lah. Dan yang riwayat kedua penyambungan cerita tu Rasulullah minta Abdullah ibnu Mas'ud pergi bunuh betul-betul. Abdullah ibnu Mas'ud pergi kejar Abu Jahal yang tengah cedera teruk tu, pergi bunuh betul-betul, pancung kepala Abu Jahal. Tapi cerita lah saya nak cakap ni, dua pemuda ni yang tak bolehnya Muaz dah kena tetap terkulai macam ni. Dia berjalan-jalan, dia ibarat, serabut aku pijak tangan. Tapi sebelum itu dia kata pada tangan, wahai tangan, aku minta maaf, engkau menyukarkan aku nak menuju pada Rasul. Aku terpaksa pijak, engkau putus tangannya. Oh ya Allah. Dan Muawis selepas itu dia teruskan peperangan dan dia syahid. Dia antara budak yang syahid perang Badar. Di antara 14 orang yang syahid perang Badar, Muawis Al-Haras mati syahid itu. Allah. Itulah cerita. Daripada situ juga saat apa yang kita boleh katakan. Itulah Abu Jahal sembang. Sebenarnya itu bentuk penghinaan Allah kepada Abu Jahal. Kamu sibuk sangat. Abu Jahal ni banyak dah dia kena hina. Allah menghina dia. Satu, dia cakap lepas sembang kari. Dia kata aku boleh bunuh Rasulullah. Masa tu pernah dah dia nak bunuh Rasulullah tengah solat. Rasulullah tengah rukuk. Tiba-tiba dia angkat pedang nak pancung kepala Rasulullah. Terjatuh. Tak tahu apa dia rasa. Dia bagi balik dekat pemuka-pemuka Quraisy. Kau sembang je Abu Jahal. Abu Jahal sebenarnya nama dia, gelaran sebelum tu Abu Hakam. Orang yang menentukan hukum hakam di Mekah. Tetapi selepas dia menghina, mencaci Rasulullah, dia memusi Rasulullah,
gelaran dia Abu Jahal, kepala orang bodoh, ketua orang jahil itu Abu Jahal. Sebenarnya Abu Hakam kononnya dialah yang paling pintar dia tu. Banyak penghinaan kepada Abu Jahal yang Allah menghina daripada orang yang diangkat paling cerdik di Mekah. Abu Hakam, orang yang pintar memberi hukuman, apa yang jadi Abu Jahal, orang paling ketua segala kebodohan. Itu. Lepas itu dia nak bunuh Rasulullah, tiba-tiba tak boleh. Allah datangkan rasa gentar pada dia, takut pada dia. Rasulullah tak buat apa, Rasulullah rukuk masa tu. Balik kena hina, kena nganjing kan. Kena nganjing. Lalah dia mati di tangan dua orang budak. Memang Allah nak hina betul Abu Jahal ni. Nak Allah menunjukkan. Oh. Hebat. Itulah Saya bersemangat ni. Saya juga pun bersemangat sebab yalah, satu lagi mungkin yang belum sampai saja, belum lagi merasai. Bukanlah kita nak membangga diri, tak, kita cuma nak berkongsi. Yang bila saya dengar cerita ni, saya pernah sampai di sana. Memang tak ada dah tempat-tempat tu, cuma dia ada pada pasir gunung je lah. Tapi orang kata apa, feel tu kita boleh rasa. So Ustaz, seterusnya kita terus semangat ni. Ustaz, 300 lawan 1000. 313. 313, sorry. 313. 300 tu Spartan. Spartan kan? 313. 300 kan? 313 menentang 1000. Dan juga ada dikisahkan, ada juga disebut dalam Quran, dalam surah Ali Imran. Betul. Boleh Ustaz ceritakan sikit mengenai turunnya malaikat membantu para tentera sahabat Islam pada ketika itu, sahabat Nabi pada ketika itu. Okey, dia bila cerita tentang tentera malaikat ni ada dua versi cerita. Yang pertama, versi yang kata malaikat turun sekadar nak mengganggu psikologi tentera musuh. Dia tidak membunuh pun, tetap 330 orang ni yang berperang. Itu versi yang pertama. Versi kedua, riwayat yang kedua adalah memang tentera malaikat dah turun secara berjasad, berfizikal dan membantu para tentera Islam yang kata apa, berperang betul-betul. Sebab ada Sayyidina Suhail mengatakan, aku melihat masa tu aku teringin nak, masa tengah ada berperang tu aku teringin nak penggal kepala tu, dan aku baru berniat kepala musuh tu sudah dipenggal. Jadi aku tahu itu pertolongan daripada para malaikat. Itulah sebab saya ada dengar juga cerita mengenai mungkin ada sirah yang betul macam saya cakap berbeza. Ada yang pada ketika itu Allah mengarah malaikat sama tentera lah, ada banyak ramai malaikat itu, banyak malaikat turun di gunung malaikat tu, jabal malaikat tu. Katanya dia orang hadir dalam satu macam bentuk kepulan asap lah, dia berkepul lah putih. Dan untuk menunjukkan yang mereka ni membantu, menolong, membuatkan tentera Islam pada ketika itu ramai, dan yang membunuhnya bukanlah mereka, tetapi sahabat-sahabat juga yang membunuhnya. Maknanya dia orang tidak muncul secara fizikal. Ada yang bercerita begitu. Ada yang daripada ustaz kan? Yang daripada saya memang berfizikal, sebabnya dalam surah Ali Imran boleh baca kisah dia, ayat 123 hingga 127. Surah Ali Imran ayat 123 hingga 127, yang mana Allah berfirman, jika kamu secara kasar seperti maksudnya ya, jika kamu bertawakal pada Allah, maka aku turunkan 3,000 malaikat. Pertolongan yang pertama 3,000 malaikat. Maka bila kamu bertawakal lagi pada Allah, serahkan semua itu pada Allah, maka aku turunkan lagi 5,000 malaikat. Dalam ayat itu Allah sebut malaikat yang mana tenteranya bertanda. Jadi kalau dia tidak berfizikal, macam mana nak tengok tandanya? Jadi tanda ni kilat. Ada kata tanda di ubun-ubun kuda, ada tanda di warna ekor kuda tu. Tapi memang ada tanda. Dan tentera malaikat memakai kain yang bertanda juga, berambu-ramba tanda juga. Itu tentera malaikat. Cuma ada para sahabat yang memang ada melihat satu tentera yang berpakaian hitam, tentera. Ada para sahabat mengatakan, aku melihat wajah mereka putih, dan yang kepulan betul-betul macam sekali pergi, itu pun ada juga nampak macam tu. Jadi
ada perbezaan dari segi versi cerita, tetapi dari segi pendirian saya, memang malaikat turun secara berfizikal. Dan yang menariknya, ada ustaz yang berkongsi kisah ini. Malaikat ini kita tidak pernah mendengar ayat seterusnya Al-Quran, Allah panggil balik malaikat naik ke langit. Ini versi yang mana saya dengar cerita ustaz ni. Malaikat ni banyak tugas. Ada malaikat yang hantar amalan kita setiap hari. Maghrib dia naik ke langit hantar amalan setiap hari. Ada malaikat yang memberi ilham kepada kita, yang kita dapat idea semua. Ada malaikat yang jentikkan hati kita, macam tu lah. Okay. Dan malaikat tentera Badar ini, ustaz yang saya dapat cerita pada ini, tidak ada arahan untuk naik ke langit. Bermaksud malaikat ini ada lagi di dunia ini membantu tentera-tentera Islam yang berperang betul-betul melawan musuh-musuh Islam. Maknanya tentera-tentera malaikat ini masih berlega di dunia ini untuk membantu tentera-tentera Islam. Macam tu ustaz tu beritahu saya. Sangat misteri. Misteri. Menarik. Misteri. Saya kali tahu dengar version yang ni. Secara logik dia betul Ustaz kan? Daripada saya logik apa yang Ustaz cakap, dan saya pun mengikut pendapat Ustaz lah, yang memang kalau daripada diriwayatkan kata mereka bertanda, maknanya mereka fizikal, secara fizikal. Dan juga daripada tiada ayat yang mengatakan malaikat tu naik balik. Betul. Ataupun mungkin kita tak tahulah kan. Kita tak tahu, tetapi setakat ni daripada segi yang Ustaz belajar, tak ada lagi. So kemungkinan besar juga masih lagi diorang malaikat ni masih lagi berada. Sebab saya tidak mengatakan contoh peristiwa yang mana dekat Palestin kita nampak seorang budak melempar batu, tentera Israel itu tiba, boleh ada yang meletup kereta kebal kerana sebiji batu tu, macam tak mustahil. Tapi tentera malaikat kalau Allah nak hantar juga. Betul. Betul. So itulah orang kata apa, istimewaan ataupun kekuasaan Allah SWT ni. Istimewanya ahli-ahli Badar sampai kita ada selawat Badar. Selawat Tola'al Badru. Badru tu Badar. Alai. So kita nak sahabat-sahabat semua perhatikan, hayati betul-betul kisah perang Badar ni. Bukan jangan-jangan. Janganlah kita, memanglah tentera Islam menang, dapat bantuan. Ada. Mereka betul-betul berlawan dulu, baru bantuan sampai. Dia bukan, ya Allah tolonglah aku, ya Allah saya nak pegang, ya Allah. Tidak. Saya pun daripada ayat Al-Quran tadi pun ada mengatakan yang kalau betul bertawakal, baru dihantar. Faiza azamta fatawakkal Allah. Allah sebut dah, kita kalau kamu azam betul-betul tawakal, insya-Allah. Kita beza, ikhtiar dulu baru tawakal. Tapi sebenarnya Allah ajar kita, bila kita pasangnya azam, tawakal pada Allah, baru buat usaha. Ya Allah, aku nak sekian kerja ni, dia siap-siap. Ya Allah, ini planning kami, ya Allah. Ya Allah, aku serahkannya padamu, ya Allah. Allah mudahkan. Tetapi kita silap konsep yang mana lepas meeting, buat. Ya Allah, aku dah buat, ya Allah, sekarang aku bertawakal. Terbalik. Sedangkan ayat Quran, kamu buat azam, tawakal terus. Dan baru buat kerja. Bukan bermaksud tak buat kerja, buat. Tapi tawakal dulu tu, datang dulu. Tawakal dulu. Kena serahkan ke Allah dulu, kita berusaha. Ya. Para sahabat, malam sebelum peperangan Badar tu, semua solat tak tinggal, solat tahajud semua ni. Dan mereka bertawakal waktu tu juga. Minta Allah bertawakal. Dan istimewanya didikan Rasulullah dalam Islam, menang dalam perang tu menang secara fizikal dunia, dan akhirat menang jugalah. Sebab mengangkat pedang kerana di atas jalan Allah, menang. Tetapi siapa yang mati syahid pun menang mendapat akhirat Allah. Ultimate prize lah. Ultimate prize. Sebab itu bukan senang. Kita ni orang Melayu ada satu istilah panggil amok. Sampai Mak Saleh yang British yang menjajah kita kata kaum Melayu ni, orang-orang Melayu ni ada satu namanya amok. Bila amok dia tak ingat dunia dah. Ceritanya amok ni kalau tidak berlandaskan iman, mati kosong, mati katak namanya. Tetapi dengan didikan Rasulullah SAW yang mana kalau kamu betul-betul nak mengamuk di atas landasan iman dan melawan nafsu,
syurga di langit. Sebabnya bukan senang nak angkat pedang. Time tu Allah akan uji, setan akan uji. Nak angkat pedang esok nak berperang. Anak isteri aku macam mana? Ya Allah. Jadi rasa gentar, takut nak balik. Bukan senang. Senang ada parang, ada pistol, tembak. Tak. Di saat perang, betul-betul perang, nampak macam mana 313 nak lawan 1,000 tu. Belum lagi malaikat datang. Belum, jangan cerita sampai patut malaikat datang. Malaikat datang tu semasa dia orang dah betul-betul perang, betul secara berusaha betul-betul dah. Tetapi malam tu tengok bagaimana kemah 2 orang tu yang sangat besar, 1,000 orang dengan kemah kita ni. Dia orang dah gentar. Sebab tu Rasulullah sujud lama, doa lama sampai Sayyidina Abu Bakar pujuk, ya Rasulullah, jangan risau. Allah tetap kotakan janji kekasihnya. Rasulullah kata, ya Allah, tolong ya Allah, kalau mati ni, Rasulullah berdoa, kalau mati syahid semua ni, tidak ada lagi orang beriman selepas ni. Oh, dari 4 ni kemungkinan kita pun tak ada. Oh, tak tahu lah kita ni macam mana kan. So, begitu besar sebenarnya peperangan Badar ni, peperangan Badar ni. Hari tu Mus pergi Jabal Malaikat kan. Macam mana pasir dia tu? Itulah pasir dia. Yelah, dia memang lah. Dia kat situ dia bukannya padang pasir. Kawasan tu saya perlu terangkan dululah. Perlu bagi disclaimer dulu. Kawasan tu bukan kawasan padang pasir. Dia kawasan gunung yang, tapi dia gunung bukan macam gunung kita. Gunung kita ni bukit, bukau, berhijau, tapi dia gunung yang keras, batu-batuan yang keras. Kalau padang pasir dia belah lain. Padang pasir saya rasa mungkin sebelah Egypt, sebelah piramid tu, itu padang pasir. So pasir ataupun tempat tu, kawasan dia, bukit tu, kawasan-kawasan lain tu, pasir dia keras tau. Keras, dia macam batu. Tetapi di tempat di mana turunnya malaikat, yang kita panggil itulah Jabal Malaikat itulah, ataupun gunung bukit malaikat tu, di situ pasir dia tu berlainan. Pasir itu sangat halus, halus-halus ni. Kalau kita pegang pasir tu, saya genggam saya genggam pasir tu, saya ambil, saya buat macam ni, saya lepaskan sikit-sikit. Saya lepaskan sikit-sikit. Berterbangan. Oh. Dia ada ni tak? Ada lagu background tak masa berterbangan? Tak ada. Ada dia bayar tu. So, pasir tu, bayangkan kalau kita ambil pasir rumah kita tu kan, pasir kat luar tu, dia tak berterbangan tau, dia masih lagi berat, dia ada jisim dia lah. Tapi bila gitu tu, dia tiup angin, betapa halusnya pasir tu. Dan salah seorang jemaah waktu tu, kawan bos kita orang waktu tu, tuan saya, dia pergi ke bukit bersebelahan. Dia pergi ke bukit bersebelahan dan ambil juga pasir di sebelah bukit tersebut. Keras, dia tak seperti mana bukit malaikat tu, di mana tempat malaikat tu turun. So dekat situlah dinamakan, orang kata, tempat sejarah terjadinya penurunan malaikat. Dan di situ juga Allah nak tunjukkan kekuasaan Allah dekat situ. Dekat situ lah ada orang cakap pokok asap. Dekat situ. Keputihan dekat situ lah. Dia mungkin dia all the way ke ni lah, ke tempat tu lah. Ke Taif tu, dia Taif pula. Dia medan tu dia bersebelahan dengan medan tu. Medan peperangan tu. So pasir tu terlampau kecil, terlampau halus, sampaikan saya rasa macam dah buang dah habis dah pasir dah seluar. Sebab saya naik so kaki saya tenggelam sampai ke lutut. Punya ada dia jelus kan, punya ada lembut. Saya ingat dah habis dah buang Ustaz. Pasir buang-buang tu sampai hotel buka stol boleh segenggam lagi pasir. Punyalah banyak pasir. Punyalah kita tak rasa, padahal pasir tu bersegenggam. Punyalah halus. So kalau korang nak rasa, boleh langgan kita punya package. Package. Boleh je call kita orang, call Ustaz Azwan untuk melanggan package umrah daripada Persada Oasis. Kita akan pergi ke sana insya-Allah. Okey Ustaz. Dah terlebih masa ni, tak apa ni. Tak apa, kita selesai. Kita yang buat dia lah. Ada 30 minit. Okey Ustaz, terus kepada Ustaz Ibrah. Ataupun hikmah. Lambat kan nak sampai. Okey Ustaz, hikmah peperangan Badar, apa yang kita boleh ambil Ustaz? Okey. Hikmah dalam peperangan Badar,
Yang pertamanya, Rasulullah SAW menekankan kita tentang tawakal ni. Saya dah masuklah tadi cerita pasal tawakal ni. Tawakal ni orang ingat serah semata-mata, tidak. Serah yang bermaksud bukan pasrah, tapi serah yang pengharapan. Dia serah yang macam, ya tu nanti ada tu rezeki. Tak, itu serah pasrah. 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 Dia pasrah, dia bukan pasrah tapi menyerah. Tetapi tawakal, dia berserah sambil berharap pada Allah. Beza. Dia berserah juga tapi nanti, ya Allah, tolong nanti, ya Allah. Macam dia bukan buta-buta yang tak apa, nanti Allah menanglah tu, kita pegang kita. Tidak. Itu yang pertama. Tawakal tu penting. Kalau dalil faiza azam tak tawakkal Allah. Allah menyebutkan bahawa kalau kamu berazam, kamu kena tawakal dulu. Susunan usaha kita macam tu. Sebab bukan apa, kadang-kadang kita rasa serabut dengan kerja kita, rasa stres cabaran kita, kerana kita kurang tawakal. Kita rasa kita ni masalah aku nak settle masalah ni. Bila kita cakap macam tu, walaupun tak bercakap, kita buat keras kepala, tak cakap, tapi tak apa, boleh buat. Allah akan tinggalkan kita mengurus masalah tu sendiri. Tetapi bila kita bila kita dapat satu kerja, nak buat kerja, kita minta dengan Allah. Walaupun kerja tu kerja dunia. Kerja dunia apa maksudnya? Nak buat bangunan, engineer nak buat, dapat projek buat bangunan, ya Allah, tolonglah aku siapkan. Kalau Allah bermaksud yang buat bangunan, kita contoh engineer buat bangunan, kita nak buat ni kan. Tapi kalau Allah tak izin, tiba-tiba kita jatuh sakit, lepas tu kontraktor tu sakit, ni sakit, tak jadi bangunan tu. Semua itu sebabnya, yang cipta ni semua daripada Allah. Kita ni asbab mencipta tu. Sama, kita ni nak sampai ke pejabat kita. Tetapi kalau kita tidak ada tawakal kepada Allah, na'udzubillah, ada accident tengah jalan, tak sampai kita. Maknanya bukan kereta yang membawa kita ke sini, tapi Allah yang mengizinkan kita ke sini. Sebab itu selalulah baca doa yang mana Rasulullah SAW ajar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Allahumma a'inni, Allah bantulah aku ala zikrika, untuk sentiasa syukur padamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ingat padamu dulu, lepas tu syukur padamu dulu. Wa syukrika wa husni ibadatik, dan untuk sentiasa memperbaiki amal ibadah. Amal ibadah tu kita dapat arahan daripada Allah. Beza kita dengan Allah, beza kita dengan bos kita. Bos okey, kerja sini saya nak benda ni siap. Tu dengan bos. Tapi dengan Allah, bagi arahan kita solat 5 waktu, sekian zikir, sekian umrahnya tu. Tapi Allah nak kita minta dengan dia. Ya Allah, tolong aku nak pergi umrah, ya Allah. Ya Allah, tolonglah aku untuk sampai. Ya Allah, ringankanlah tubuh badan aku dapat solat, ya Allah. Ya Allah, ringankanlah lidah aku. Beza kita dengan Allah, dengan bos ni. Beza. Sebab itu tawakal itu sangat penting. Kalau tidak, Allah akan biarkan kita belenggu dengan masalah sampai kita serabut, na'udzubillah, yang terjadi depression, anxiety semua. Na'udzubillah. Itu tawakal. Itu tawakal yang pertama, Ustaz. Yang kedua apa? Ibrah. Kita boleh habis. Ibrah yang keduanya ialah Rasulullah SAW perjuangan baginda tidak mementingkan agenda peribadi Rasulullah. Tetapi Rasulullah melihat perang Badar ini kelangsungan agar orang beriman pada Allah sampai akhir zaman. Sebab tu Rasulullah doa, ya Allah, kalau semua ni mati hari ni, ya Allah, masyahid hari ni, ya Allah, tidak ada orang lagi nak beriman padamu, ya Allah. Bukan bermaksud Rasulullah SAW ni mengugut Allah. Kita ni beza kan. Kalau kau tak tolong aku, malaslah aku nak tolong kau. Beza. Tapi Rasulullah bukan bermaksud begitu. Rasulullah nak menunjukkan bahawa Rasulullah nak, ya Allah, hidupkanlah, bagilah kejayaan kepada kami semua agar orang-orang umat aku akhir zaman ni beriman padamu, ya Allah. Aku risau, ya Allah, takut orang akhir zaman ni, umat aku akhir zaman ni tak beriman padamu. Maknanya agenda peribadi itu tak tepi. Rasulullah tidak berperang pada ni melihat ini aku nak jadi ketua Islam. Tak. Rasulullah melihat ini penentu. Sebab itu perang Badar nama dia Yaumul Furqan.
pemisah antara hak dan batil. Dan alhamdulillah yang hak sudah menang. Sebab itu kita sampai sekarang jadi masuk Islam, alhamdulillah. Cerita pasal Ustaz tadi nak Nabi nak ketua persatuan, tapi memang betul pun. Nabi ketua pada ketika itu. Dan boleh tak kita kata salah satu hikmah yang kita boleh ambil adalah betapa pentingnya perbincangan musyawarah ni. Sebab walaupun Nabi merupakan ketua, Nabi itu Rasul, tetapi beliau mendengar juga pandangan orang lain mengenai strategi untuk peperangan itu. Betul. Rasulullah SAW tidak meletakkan level anggota kepimpinan Rasulullah autokrasi. Aku saja betul. Aku kan Rasulullah, mestilah betul. Aku dapat arahan daripada Allah kan? Tidak, Rasulullah itu. So banyak cerita yang mana Rasulullah minta pendapat para sahabat. Masa dah nak pergi menyekat kabilah Abu Sufyan ni kan, asalnya nak minta balik harta Muhajirin yang diorang buat jadi modal meniaga kat Syam kan. Tiba-tiba dapat berita pula Abu Jahal bawa 1,000 orang. Masa tu Rasulullah tanya para sahabat, nak teruskan tak? Nak teruskan tak? Para sahabat kata, ya Rasulullah, kita dah keluar daripada kota Madinah, kita teruskan perjalanan kita, makanya teruskan peperangan kita. Dan ketua kaum Ansar pun kata, ya Rasulullah, kami tidak pernah membenci musuh. Membenci. Bila dah nama musuh, kena benci kan? Tapi ya Rasulullah, kami tidak akan pernah membenci musuh, kerana musuh itu juga adalah musuh Rasulullah SAW. Makanya tak benci musuh bermaksud musuh tu musuh Rasulullah, sayang Rasulullah lah. Kalau benci musuh, ini kan musuh tak benci. Tak nak Rasulullah ni dia benci, tak nak. Tapi kerana sayang Rasulullah menyebabkan aku memang nak musuh. Jadi Rasulullah dengan tengok semangat kaum Ansar, kaum Muhajirin, teruskan perjalanan. Memang banyak kisah yang mana Salman Al-Farisi bagi pendapat untuk perang Khandaq tu, ya Rasulullah, kalau dekat Parsi, Salman Al-Farisi orang Iran, sekarang Iran lah Parsi. Kalau kat tempat kami, kalau nak berperang, kalau suka macam ni, kami gali pari besar, Rasulullah terima. Begitu je dengan perang Badar, bermaksud Rasulullah sangat terbuka hati. Rasulullah bukan autokrasi yang mana semua kena ikut cara aku. Semua kena ikut cara aku, kata aku. Aku kan Rasulullah. Belum cerita kisah Rasulullah melayani Sayyidatina Aisyah. Itu nanti saya akan cerita. Yang mana Rasulullah tidak, walaupun kita tahu Sayyidatina Aisyah ada tunjuk perangai budak. Masa tu budak lagi umur belasan kan. Rasulullah tak kata, hormat sikit aku ni suami kau. Hormat sikit aku ni Rasulullah. Tak hormat apa kau dah hempah pinggan. Ada kisah Sayyidatina Aisyah masa tu madu Rasulullah, hantarlah bekal. Rasulullah ada tetamu, Sayyidatina Aisyah cemburu. Bila cemburunya hempas pinggan tu, Rasulullah putih satu-satu, ambil bagi kat khadam madu seorang lagi, cakap dekat mak kau umur mukminin lah, cakap mak, aku dah terima bekal itu. Jangan sabarlah, jangan mengajuk, jangan terasa mak kau tengah marah. Mak kau ni merujuk pada Aisyah pula. Kalau kita orang Melayu, apa ni? Tak hormat ke? Ada tetamu aku, suami kau, hempah pinggan buat apa? Tengok Rasulullah pemimpin Rasulullah sangat hebat. Lagi peperangan Badar tu, kalau nak cerita cerdik tu, cerdik Rasulullah ni, sebab tu Rasulullah Fatonah, bukan Zaki. Zaki ni cerdik juga. Tapi Rasulullah, sifat Rasulullah Fatonah, bukan Zaki. Cerdik ni bermaksud tentang satu subjek-subjek tertentu. Tetapi Fatonah bermaksud wise man, tengok seluruhnya. Sebab itu masa ada satu kisah, sahabat tangkap 2 orang tentera musuh. Interrogation, soal siasat. Berapa jumlah tentera kau? Tak bagi tahu. Last kali Rasulullah tanya, sehari korban kau sembelih unta berapa ekor sehari kat camp? Dalam keadaan selamba macam tu. Jadi orang ni, bukan nak soal siasat lah, Muhammad tak soal siasat. Dalam 9 ekor atau 10 ekor. Rasulullah cukup. Dalam kepala Rasulullah dah comang. Dalam 1 ekor unta boleh makan 100 orang. Kalau dia sembelih 9 ekor sehari ataupun 10 ekor sehari di kamp tentera musuh, bermaksud tentera musuh tu 100 darab 10 bermaksud 1,000. Rasulullah comang macam tu. Bijak ni. Ya Rasulullah ni. Dan ada Rasulullah juga meletakkan kelebihan seseorang pada tempat dia.
Ini kita ibrah kita. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua, jangan main letak melihat kelebihan orang ni tak pada ni. Kelebihan orang ni letak pada ni, baru cantik. Sebab apa? 3 orang cara peperangan dulu adalah nak one on one. Sebelum perang yang macam tu nak one on one. Kau panggil seorang aku nak lawan seorang lawan seorang. Baru nama gentle. Jadi tentera Quraisy keluarkan 3 orang. Jadi Rasulullah dalam masa yang sama, tengok semua. Dan Rasulullah keluarkan calonnya, ialah Sayyidina Hamzah. Selepas itu, Sayyidina Ubaidah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib, sepupu Rasulullah. Dan tak lain tak bukan Sayyidina Ali bin Abu Talib. Wah. So ini nak lawan one on one. Jadi Rasulullah meletakkan kelebihan yang mana pangkas, yang mana hebat bermain senjata, tombak, yang mana hebat bermain orang kata anak panah. Rasulullah meletakkan setiap orang pada kelebihan masing-masing. Itu namanya adil. Meletakkan sesuatu pada tempat dia. Ibarat macam ni, awak pakar menangkap bola, dia tu jadi striker. Tak jadi kalah lah bola sepak. Kalah. Okey. Kita dah angkat dah.